Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abing Zushraf and welcome back to my channel. Hampa pernah tak dengar nama The Monster with 21 Faces? The Monster with 21 Faces ni adalah satu nama yang digeruni seluruh Jepun pada tahun 1980-an. Selama 17 bulan dalam pertengahan tahun 1980-an, The Monster with 21 Faces ni, iaitu raksasa dengan 21 wajah ni, mereka menakutkan seluruh negara Jepun dengan beberapa siri jenayah, kes jenayah yang mereka buat. Penjenayah yang disebut The Monster with 21 Faces ni masih gagal ditangkap sehingga kini. So dalam video hari ni aku nak cerita tentang jenayah The Monster with 21 Faces ini yang pernah buat dan siapakah sebenarnya mereka ini. Jom kita masuk dalam video. Kes ini bermula pada 18 Mac 1984 apabila dua orang lelaki bertopeng dan berbekalkan senjata api mencolek Katsuhisa Ezaki, iaitu CEO pada syarikat Glico, iaitu syarikat yang pengeluar makanan ringan. So kalau hampa tengok macam mana mereka colek Ezaki ni, mereka ke rumah Ezaki dan mereka mengikat semua orang yang berada di rumah Ezaki tu. Dan geng monster ni, mereka ke tingkat 4 rumah Ezaki ni dan mereka nampak Ezaki sedang bersembunyi di dalam biliknya dengan berpeluk dengan dua orang anak dia. Kemudian Ezaki dibawa ke sebuah gudang di Ibaraki dan dijadikan tebusan untuk 1 bilion yen. Namun, sebelum wang tebusan dibayar, Ezaki dia berjaya melepaskan diri dia. Dan Ezaki diberitahu pada polis, semasa dia kena colek tu, dia dibiarkan dalam satu gudang yang besar dan yang luas. Dan diberitahu, selepas dia sedar daripada pengsan tu, dia tengok dalam gudang tu tiada siapa yang berada dalam gudang tu kecuali Ezaki seorang saja. Dan selepas Ezaki dia berjaya melepaskan diri daripada pencolek itu, semua orang ingat kes ni dah settle. Tetapi, mereka tak tahu, malangnya ini baru permulaan bagi penjenayah misteri itu. Pada April 1984, beberapa buah kenderaan yang diletakkan di luar ibu pejabat Glico itu telah dibakar dan kawasan sekelilingnya turut musnah. Dan pihak polis juga, mereka berpendapat pencolekan dan pembakaran ini saling berkait. Mereka juga yakin penjenayah-penjenayah tersebut memang menyasarkan syarikat Glico dan pekerja-pekerjanya. Tidak lama kemudian, pada bulan Mei tahun yang sama, syarikat Glico mereka menerima satu surat ugutan daripada The Monster with 21 Faces tu again. Dan dalam surat itu dia menyatakan beberapa paket gula-gula Glico akan dicemari dengan racun cyanide. Selepas mengadakan perbincangan, syarikat Glico pun mengambil keputusan untuk menarik balik jualan ke semua produk makanan ringan mereka dari pasaran di seluruh negara Jepun. Ini juga boleh dikatakan satu bencana untuk syarikat tersebut dengan kerugian bernilai 20 juta US dollar yang mengakibatkan pemecatan seramai 450 orang pekerja dari syarikat itu. Pihak polis mengatakan hanya mampu mengumpul sedikit maklumat berkenaan dengan siasatan ini. Menurut satu laporan, satu kamera keselamatan kepunyaan sebuah kedai runcit telah merakam seorang lelaki yang bukan pekerja Glico menyusun produk syarikat itu di atas rak. Lelaki itu dia memakai topi macam baseball dan dia menyukakan pihak polis untuk melihat wajah sebenarnya. Dan kalau hampa tengok dalam rakaman tuan, hanya seorang saja suspek yang kelihatan. Sedangkan dalam kes pencolekan Ezaki ni, terdapat dua orang lelaki yang dikatakan. Polis sendiri tak pasti berapa orang yang terlibat dalam kes ini. Dan geng Monster 21 Faces ni, mereka menghantar satu surat kepada pihak media. Dalam surat itu, mereka macam menghina, mereka mencabar dan mengejek kelemahan pihak polis di negara Jepun itu. Seluruh negara Jepun berada dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan penjualan gula-gula dan makanan ringan mula jatuh di negara Jepun. Pada musim panas 1984, geng si Monster ni, mereka memperkembangkan aktiviti ugutan mereka ke atas syarikat pengeluar makanan ringan dan manisan yang lain seperti Morinaga, Marudai-Ham dan House Food Corporation. Geng ni, mereka hanya target syarikat pengeluar makanan ringan yang besar-besar di Jepun. Tak tahu kenapa mereka hanya target syarikat yang mengeluarkan makanan ringan ni saja. Pada masa yang sama juga, pihak polis mereka berhempas pulas menyiasat segala info yang ada. Walau bagaimanapun, mereka tidak menemui apa-apa jalan sehinggalah mereka mendapat satu surat baru pada satu hari di hujung bulan Jun 1984. Geng si Monster ni, mereka memberitahu bahawa mereka akan menamatkan kegiatan jahat mereka dengan syarat diberikan wang sebanyak 50 juta yen. So wang itu diarahkan untuk dihumban dari kereta api yang sedang bergerak laju menuju ke Kyoto. Dan lokasi pembuangan wang itu akan ditandakan dengan sebatang bendera putih di sepanjang perjalanan itu.
Dan selepas mereka menerima surat itu, pihak polis mereka mula mengumpulkan semua wang itu dan seorang anggota polis, dia berpakaian seperti biasa, iaitu dia menyamak seperti orang biasa. Dia pun naik kereta api itu. Polis yang menyamak itu, dia menghabiskan masa dia dalam kereta api itu dengan memerhati di luar tingkap, mencari bendera putih yang dimaksudkan oleh geng monster itu. Namun, bendera putih itu langsung tidak kelihatan. Tetapi, anggota polis yang sedang menyamak tersebut, dia perasan seorang lelaki bertubuh tegak. Dan paling menonjol sekali adalah, matanya seperti mata musang. Dan selepas itu, polis itu mula follow lelaki tersebut. Walaupun setiap pergerakannya diperhatikan, suspek itu berjaya menghilangkan diri setibanya kereta api itu di stesen Kyoto. Satu lagi percubaan menghantar wang tebusan telah dilakukan pada bulan November, turut menemui kegagalan yang sama. Dan pada bulan Oktober 1984, geng si monster ni, mereka menghantar lagi satu surat kepada pihak media. Tetapi, surat kali ini ditujukan kepada semua parents di Jepun. Mereka menyatakan sebanyak 20 paket gula-gula dan manisan yang dicemari dengan racun, dan paket-paket itu telah disusun bersama gula-gula yang lain di kedai-kedai runcit dan pasaraya. Selepas pendedahan itu, polis dikerahkan di seluruh negara mencari gula-gula beracun tersebut. Dan mereka berjaya menemui lebih kurang 10 paket gula-gula keluaran syarikat Morinaga yang telah tercemar. Dan selepas beberapa bulan kemudian, iaitu pada Januari 1985, berdasarkan rakaman video yang lepas dan gambaran rupa lelaki di dalam kereta api Kyoto itu, pihak polis pun mengeluarkan satu poster penjenayah yang dikehendaki itu. Malangnya, tiada siapa yang tampil untuk membantu siasatan polis. Dan geng monster ni mereka menghantar satu lagi surat kepada pihak media. Dan dalam surat tu, mereka menghina dan mengejek teruk-teruk pihak polis Jepun. Akhirnya, pada bulan Ogos, geng monster ni mereka telah mengorbankan seorang mangsa walaupun bukan secara langsung. Tertekan dengan kegagalan dalam menangkap penjenayah misteri dan siasatan yang lemah ini, Superintenden Polis yang mengetuai pemburuan si monster telah membunuh diri dengan membakar tubuhnya sendiri. Apabila berita ini mula tersebar di seluruh negara Jepun, geng si monster ni mereka menghantar satu lagi surat, iaitu surat yang last kepada pihak media. Dalam surat itu, geng Monster 21 Faces ni mereka menyatakan mereka meminta maaf kepada semua pihak polis di negara Jepun itu. Dan dalam surat itu juga mereka menulis mereka akan berhenti melakukan kegiatan jenayah mereka itu di negara Jepun, dan mereka juga ingin keluar daripada negara Jepun, mereka ingin ke negara Europe. Mereka juga berpesan kepada polis agar tidak membiarkan penjenayah seperti mereka terlepas begitu sahaja. Geng monster ini turut memberitahu mereka tidak akan menganiaya mana-mana syarikat pengeluar makanan lagi selepas ini. Dan selepas itu, tiada lagi perkembangan baru dalam siasatan Monster 21 Faces ini. Kes ini secara rasminya telah ditutup. Sampai sekarang siapa pun tak tahu siapakah sebenarnya The Monster with 21 Faces ni. Adakah mereka ni beroperasi secara berkumpulan ataupun adakah seorang saja yang buat benda ni? Siapa pun tak tahu sampai sekarang. Dan kenapa mereka target syarikat pengeluar makanan ringan juga tidak diketahui sampai sekarang. So, yang ni boleh kata satu unsolved mystery case lah. Kalau hampa tak apa-apa anything tentang kes ni, hampa boleh komen di bawah. So, yang tu je untuk video hari ni. And kalau hampa suka video ni, bagi satu like. And if kalau hampa suka video ni, hampa boleh share video ni kat kawan-kawan hampa semua. And kalau ada sesiapa yang tak subscribe channel ni, duk tengah tengok video ni, duk tengah tengok channel ni, please subscribe channel ni. So, nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.